Okey, kelas matematik SPM hari ni kita lagi sekali kita akan buat revision. Dan lagi pun topik form 5 kita dah nak habis dah kan. Form 5 kita tinggal satu chapter je lagi. InsyaAllah. Kan? Lepas tu kita dah boleh buat revision bersungguh lepas ni. Daripada semua topik-topik yang ada kaitan dengan SPM. Tak semestinya form 5 atau form 4. Okey. Tapi saya nak tengok dulu mana yang kamu lemah, nanti kita akan buat kaji sedikit lebih kurang. Okey, nombor 1 hari ni kita tengok topik pertama kita ini adalah poligon. Ini pun makanan korang sebenarnya kan, sebab dah biasa, dah banyak kali saya buat. Kalau kamu tengok kat sini, gambar rajah dia ada kat situ. Oktagon. Oktagon ni 8, dia ada 8 sisi. Tengok, oktagon, dia potong sini 1, dia potong ni. Rasa tak, saya dah pernah bagi tapi saya tak tahu, tak ingat tak saya kan. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H. Okey. Rajah menunjukkan sebuah oktagon sekata. Perkataan sekata tu penting. Sekata maksudnya semua sudut dia adalah sama, sisi semua sama panjang. Kan? Okey. Kemudian dia kata apa? Hitung sudut nilai X. Hitung nilai X. Okey, bila kita tengok kat sini, macam mana nak cari X? Saya tak faham kenapa dia bagi sudut ni. Mungkin tersalah buat kot kan. Okey. Tapi dia cari X tak apa, kita ada masalah kan. Kita cari X saja. Jadi kalau kamu tengok sebenarnya, dia ada dua cara nak buat teknik dia. Yang pertama, nak cari nilai X ni, pertama kita boleh gunakan teknik pecah semua. Teknik pecah semua ni macam ni. Okey, jadi pecah semua saya akan ambil first kali, kita akan ambil 8 360 per dengan 8. 360 per dengan 8. Kita ambil 360 sebab apa? Dia 8. Bila kita bahagikan 8, kita akan dapat kat sini adalah 45. Betul? Betul 45 kan? Okey. Ini satu cara yang paling saya suka lah. 45 ni pula, ini yang kita dapat ni kita panggil dia sudut luar. Nampak? Sudut luar kan? Jadi yang kita nak apa? Sudut dalam. Mana sudut dalam? Ini sudut dalam. Ini kita panggil dia sudut dalam. Sudut luar kat mana? Sudut luar adalah pelengkap sudut dalam. Ini kita panggil sudut luar. Jadi kalau kamu tengok garisan ni, luar campur dalam adalah apa? 180. Jadi yang senang kira luar. Bila kita dapat luar, saya padam luar, saya letak situ 45. Jadi dalam automatik akan jadi apa? 180 tolak dengan 45. Dapatlah sudut dalam untuk oktagon ni adalah 135. Formula apa kita pakai? 180 darjah. Okey? Itu yang pertama. Okey? Kemudian lagi satu cara, satu lagi cara, kalau kamu tengok dia duduk kat tepi ni, walaupun dia duduk di mana pun dia berada, apa kita buat? Kita boleh sambungkan benda ni semua ke sisi dia. Contoh sambung. 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 Nampak? Sambung semua ke sisi. Jadi kamu akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita panggil apa? 6 segitiga. 6 segitiga pula. 6 sudut. 6 sudut. Okey? Daripada 6 sudut ni kamu tengok berapa sudut yang terlibat dengan X. Yang terlibat dengan X adalah 1, 2, 3. Nampak? Yang terlibat dengan X adalah 1, 2, 3. Maksudnya apa? 3 daripada 6. Ini satu teknik saya bagi tahu. Darab dengan berapa sudut pedalaman kita tadi? 135. Dapatlah jawapan ni. Okey, cuba tekan kalkulator tengok kamu dapat berapa. 1/2 darab dengan 13.5, kita akan dapat situ 67.5 C. Teknik ni boleh digunakan kepada semua sekata. Semua sekata, sambung je. Bila kamu sambung semua ni, maka sudut yang terjadi ni adalah sama besar. Dia mesti sama besar. Sebab sifat dia adalah kita panggil apa? Poligon sekata. Tak kisah poligon jenis apa pun. Tak kisah berapa sisi pun. Sama cara dia. Jadi sebab tu saya ajar benda ni. Okey. Lagi satu ada boleh cari tolak ni. Yang ni yang penting sebab apa? Benda ni kita boleh gunakan untuk semua keadaan. Semua keadaan poligon. Boleh faham? Okey.
Dapat C kan, nombor 11. Boleh? Tengok nombor 12 pula. Persoalan dia, bulatan. Okey. Sebelah. Rajah 6 menunjukkan dua buah bulatan dengan pusat Q dan R. Okay, nombor 2. Cerita dia bulatan pula. Bulatan kan. Okey, nanti saya cerita sikit apa yang penting kamu kena tahu pasal bulatan ni kan. Okey. Bersentuh ada gambar rajah kan. Saya bagi ada satu kecil sikit, kemudian satu lagi besar sikit tapi dia bersentuh. Kemudian bawah dia bertemu tangent yang sama. Kuranglah Ni tinggi sikit lah sebab dia besar sikit. Sambung. Okey. Yang ini terus. Dia akan jadi satu segitiga. Sambung. Okey. X semua ni. Sini X. Sini dia bagi 42. Ini dia bagi 86. Okey. Yang pertama, kamu kena ingat bila dua bulatan yang melibatkan dengan tangent. Ini tangent ni. Tangent adakan satu garis sentuh bulatan. Garis sentuh bulatan namanya tangent. Formula pertama pasal tangent yang kamu kena tahu adalah yang first kali bulatan dengan tangent dia akan jumpa menyebabkan berlakunya orang duduk atas kerusi. Ni nampak betul macam orang duduk kerusi, namanya apa? Bersudut tegak. Sini akan jadi bersudut tegak, sini pun akan jadi bersudut tegak. Bila dia jadi bersudut tegak, kalau dua bulatan, ni sudut tegak, ni sudut tegak, sama tegak dia, kita panggil dia selari. Bila selari, dia jumpa pula dengan segi empat, dia bukan jadi segi empat selari. Kita nama dia apa? Trapezium. Trapezium. Apa sifat trapezium? Tengok, sifat trapezium yang pertama, contoh. Yang ini 90, ini 90. Maka yang ini dengan ini, kita panggil dia sudut pedalaman. Sudut pedalaman, apa sifat dia? Hasil tambah dia adalah 180. Hasil tambah dia adalah 180. Maksudnya, ni campur dengan yang ini akan dapat 180. Ini mungkin saya bagi tahu je, mungkin tak pakai. Kalau pakai pun tak apa, tak ada masalah. Saya nak bagi tahu kamu je apa kegunaan dia kan. Kalau sini 86, ini adalah 180 tolak 86. Sini kita akan dapat 94. Okey. Kemudian apa sifat dia? Bila kamu tengok benda ni. Okey. Yang kedua. Ini yang kedua. Bulatan jumpa tangent. Okey. Tapi tangent ni tak pergi ke tengah, dia pergi ke tepi. Dia membentuk satu segitiga. Tak kisahlah segitiga tu macam mana bentuk pun. Kalau dia lalu tengah pun asalkan segitiga je. Dalam segitiga, dekat tapak aja ada dua sudut. Satu kiri, satu kanan. Saya panggil left, right. Nampak? Okay, dekat dalam segitiga pun ada dua sudut. Ada kiri, ada kanan. Nampak? Yang ini saya panggil P dengan Q. Kalau kamu tengok, yang R ni, dia akan sama dengan P. Dia silang. L pula akan sama dengan Q. Sudut luar dengan sudut dalam sebuah segitiga yang bertemu tangent, dia bersilang. Contoh kat sini, saya nampak ada satu segitiga kat sini. Tangent, dia jadi segitiga, nampak? Bila dia jadi segitiga, maksudnya apa? Sudut yang ini, dia akan sama dengan sudut bertentangan dengan dia. Kalau kita kira, kita kena kira 1, 2. Maksudnya bukan orang sebelah dia. 1, 2. Maksudnya sini adalah 42. Bertentangan. Okey. Yang kedua, apa guna yang kita kira 94 ni? Okey, jom kita tengok. Seterusnya, dia bukan pasal tangent dah. Pasal bulatan tingkatan 3. Biasanya akan pakai banyak ni. Yang pertama, paling favorite pakai yang inilah. Sudut di pusat dengan sudut di lilitan. Okay, kalau yang ujung dia X, yang tengah dia 2X. 2 kali ganda. Sudut di pusat dan sudut di lilitan.
Yang ini yang kita gunakan untuk lekapkan X kita. Kalau kamu tengok kan, ni dengan ini dia adalah daripada asal usul yang orang kaki yang sama untuk menghasilkan sudut. Seorang duduk kat tengah, seorang duduk kat tepi. Kita panggil dia seorang duduk dekat lilitan, seorang duduk dekat pusat. Jadi maksudnya apa? 2 kali ganda. Siapa besar? Yang tengah lah besar. 94 ni besar. Yang ini kecil kena bahagi 2. 94 bahagi 2 kita akan dapat 47. Jadi dapatlah X kita. Oleh sebab itu X adalah sama dengan 42 campur 47, 89 darjah. Okey, tandakan jawapan kita iaitu A. Boleh faham? Kalau tak faham kamu cakap lah. Saya ulang sikit tak apa. Contoh kalau nak tanya ke apa pun tak apa boleh tanya. Tengok. Boleh Kita tak ramai pun, jangan risau. Sikit je. Okey, itu dah poligon dan juga bulatan. Kemudian yang ini senang sikit. Yang nombor 3 ni senang sikit lah. Dekat soalan nombor 3. Graf ni antara soalan favorite juga dalam SPM. Yang mana kamu kena tahu sebab dia mudah. Dia mudah sikit nombor 3 ni. Kena faham graf. Dan graf ni kita dah belajar. Kita start belajar graf ni form 4. Kamu belajar tingkatan 4. Pasal graf ni sikit. Okey. Nombor 3. Kamu tandakan nombor 3. Dia nombor 18 tu. Tulis situ. Okey. Graf. Kuadratik. Ni kuadratik. Sepatutnya graf fungsi. Okay, yang ni sebab kuadratik, kita tengok kuadratik lah dulu kan. Okay. Kuadratik ni, dia ada beberapa sifat dia. Dia bagi fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 5x tambah 24. Kat mana kita nak tengok graf ni? Okay. Pertama sekali, yang kita tengok secara imbas dah tahu cerita dia. Yang pertama, tengok depan. Bila kamu tengok depan, negatif maksudnya dia menghasilkan bentuk graf dia. Bentuk maksudnya kalau A kita panggil A. A kita positif senyum. A kita negatif dia masam. Itu yang pertama. Yang kedua kita tengok belakang. Belakang ni kita panggil dia C. C adalah pintasan Y. Pintasan Y. Jadi pintasan Y ni kita boleh tahu tengok bentuk dia. Pintasan Y kita kat sini 24. Kat mana pintasan Y? Dia kena dekat paksi Y. Tak kisahlah graf. Contoh macam ni, graf kita masam. Tapi kena dekat pintasan Y. 24. Dia bentuk dia macam mana? Lebih kurang macam tu. Tengok. Sinilah kita panggil dia 24. Jangan tengok ni saya contoh. Bukan soalan ni. Ni contoh. Macam tu lebih kurang. Yang ketiga. Tengah ni macam mana? Tengah ni sebenarnya pergerakan di kiri kanan. Tapi yang tu tak apa kemudian. Sebab kamu lebih mudah. Satu lagi kita tengok adalah pintasan X. Pintasan X tengok macam mana? Kita kena faktor. Faktor pakailah kalkulator. Yang ini A sama dengan negatif 1. B sama dengan negatif 5. C sama dengan 24. Okey. Kalau kamu faktor sini dapat berapa ni? 12. Bukan. 38. Okey, 38. Betul. 38. Tiga dengan 8. Yang ini akan jadi negatif. Yang ini akan jadi positif. Jadi 3 dengan negatif 8. Betul ke? Siapa? Okey. Ini kamu pakai kalkulator faktor. Pakai kalkulator yang kamu pakai mod tu. Mod EQN degree degree pilih nombor 2. Masuk je A, B, C dia bagi X. Okey. Yang ni adalah pintasan apa? Pintasan X. Kalau tengok gambar kita, saya lukis gambar ni. Lukis bagi betul sikit lah. Macam gambar dia bagi. Dia bagi gambar macam ni. Macam tu. Okey, jadi ini P, ini Q. Ini dia tak bagi, tapi kita tahu sebab daripada sini kita tahu ini mesti 24. Okey, yang ini adalah pintasan X dan pintasan Y. Pintasan X dia yang kecil adalah negatif 8.
belah kanan positif 3. Macam tu. Okey. Soalan dia kita akan dapat jawapan. Tentukan nilai P dan nilai Q. Dapatlah negatif 8 dan 3. Okey. Tapi kalau soalan dia nak faham graf, kita boleh nampak terus negatif. Yang pertama. Kemudian yang ini, pintasan Y kalau ada soalan ni. Tapi soalan sekarang dia minta apa? Dia minta pintasan X. Pintasan X juga dikenali sebagai punca persamaan kuadratik. Juga dikenali sebagai punca-punca. Pintasan X juga adalah dia punya punca. Ini soalan ni, pakai yang ini. Okay, jawapan kita akan dapat kat situ C. Okey. Pergi terus soalan seterusnya. Yang ini pun senang dua soalan ni, algebra, melibatkan algebra. Okay, tapi kadang-kadang dalam exam bila dia datang gelabah punya pasal lah, sangkut. Kan? Dia jaga. Okey. Kalau aku pun tengok cerita dia nombor 4 kita. Nombor 20 itu soalan dia. Selesaikan persoalan linear X per 2 campur 10 sama dengan 3X. Boleh je pakai kalkulator, tapi hari ni tak apa, kita buat manual je. Kan? Cara dia macam mana? Kalau ada pecahan, darab semua dengan 2 dulu. Kita akan, yang ni habis. Ini bila darab 2 maksudnya apa? 2 ni kita akan darab kat sini dan darab kat sini. Itu cerita dia. Kan? Jadi yang akan tinggal apa? X campur 20 sama dengan 6X. X pindah sebelah, kumpulkan 20 sama dengan 6X tolak X. Kita akan dapat 5X 20. Potong 5 turun bawah. Oleh sebab itu X sama dengan 4. Ni senang. Okey, tu dapat jawapan D. Algebra antara topik yang senang. Saya tengok kamu punya silibus dia ada lebih kurang 6 atau 7 soalan. Algebra saja. Nombor 4 kan. Okey, soalan nombor 5 saya dekat nombor soalan tu nombor 21. Masih melibatkan komponen algebra iaitu indeks. Kan? Indeks, soalan dia bagi 125 kuasa N darab dengan 1/25 sama dengan 625 kuasa N. Okey, bila soalan indeks, langkah pertama kamu kena tengok dia punya asas. Kan? Itu kita panggil dia, kalau boleh kita samakan asas. Samakan asas. Kan? Contoh Jadi asas dia apa cerita dia? Dia tengok asas, tapi samakan asas. Cikgu kata asas, saya tak tahu. Asas biasanya dia nombor yang berkaitan dengan yang first sekali adalah 2. 2, kemudian 3, kemudian 4 bukan asas. Sebab 4 datang daripada 2. Kan? Sini, 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi 4 adalah keturunan 2. Asas tu adalah nenek moyang dia. Itu. Nampak? 3, 4, 5. 5 adalah asas. 6 juga adalah asas. 7 adalah asas. 8 bukan. 8 pun sama. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi 8 pun keturunan 2. Kan? 7, 8, 9 bukan asas. Saya begitu tulis pula. 9 bukan asas sebab 9 kat sini. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Jadi asas adalah ni. Ya? Ini adalah nombor-nombor yang kita kenali. Single digit yang kita panggil asas. Lepas tu dia pergi 11, macam itulah. 13. Okey, ini nombor asas. Jadi kita tengok kat sini, untuk asas 5 ni, nombor dia special. Semua belakang dia 5, confirm dia asas 5. Ini 5, 5, 5. Jadi dia adalah asas 5. Kita ambil kalkulator. Contoh, 125, kamu tekan kalkulator, kamu boleh try 5 kuasa berapa. Kamu akan dapat 5 kuasa 3, letak N balik. Nampak kan? Kemudian darab dengan 1/25 pun asas 5, iaitu 5 kuasa 2 sama dengan 625 pun asas 5 juga, iaitu 5 kuasa 4. Letak balik N. Macam tu. Bila asas dah sama, kita boleh pergi step kedua. Saya padam ni. Dah faham. Asas kena faham. Ni asas. 1 bukan asas. Tengok saya tak tulis. Nanti dalam kelas seterusnya kita mungkin ada satu bab special pasal indeksnya. Kita boleh bincang nanti. Nombor 2, hukum indeks.
Okey, hukum indeks. Kalau yang belajar AMAT lagi 2 kali belajar benda ni. Kan dalam AMAT belajar, dalam MAT belajar. Hukum indeks belajar tingkatan 3. Iaitu darab tukar jadi tambah bahagi tukar jadi tolak. Ini paling favorite. Paling favorite benda ni. Kan? Jadi kamu tengok kat sini, ni dengan ni adalah apa? Bahagi. Bila bahagi dia akan ditolak. 5 3n tolak 2 sama dengan 5 4n. Jadi 5 dengan 5 dah boleh potong. Yang tinggal adalah apa? Algebra biasa. Apa yang tinggal? 3n tolak 2 sama dengan 4n. Negatif 2 sama dengan 4n tolak 3n. 4n tolak 3n tinggal n. N adalah sama dengan negatif 2. Ini soalan dia. Jawapan kita adalah A. Jadi dia akan pakai dua konsep asas dalam indeks, iaitu samakan asas, gunakan hukum indeks untuk selesaikan. Okey? Tapi kamu boleh pakai kalkulator. Senang sikitlah kita nak buat soalan ni. Kalau tak boleh kalkulator, dulu kena hafal. Zaman saya kena hafal ni. Asal 5 hafal, 7 hafal, 6 hafal. Okey? Kita tengok terus soalan seterusnya. Nombor 24 dan nombor 25 adalah pasal metrik. Kecilkan sikit. Okey. Jelas Okey. Metrik. Metrik baru belajar. Tingkatan 5 bab 2. Okey. Dalam kata satu metrik, dia susah sikit kalau dia melibatkan pendaraban. Okey. Dia ada dua metrik ni. Soalan SPM kamu, SPM dia ada kertas satu biasanya 2 soalan metrik. Satu biasanya melibatkan tambah tolak, satu lagi melibatkan darab bahagi. Okey, lepas tu kertas 2 dia akan tanya pasal songsang atau identiti. Kemudian kena buat persamaan serentak. Okey, sebenarnya jumlah soalan standard lah, jumlah soalan pula. Jumlah markah untuk dua-dua benda ni biasanya dia boleh pergi sampai 10. Dululah, sekarang saya tak tahu, mungkin lebih. Kan? 10 maksudnya kertas 1 2 soalan, lebih kurang 3 markah, yang ini 7 macam tu. Okey. Dalam soalan metrik ni yang biasanya akan masuk dalam SPM. Sebab tu penting juga metrik ni. Tengok soalan nombor, kita dah nombor apa ni? Nombor 6. Nombor 24 ni nombor 6 Nombor 24 ni adalah nombor 6. Okey. Diberi 3 H tolak 2 dengan 5 K. Kadang-kadang ada pelajar tak perasan ni. Dia tengok ni, dia tak perasan soalan dia metrik. Dia jaga-jaga Dia ingat apa? Algebra biasa. Dia ingat bracket pergi kembang pula. Habis. Tak jadi cerita kalau pergi kembang ni. Sama dengan 1/4 negatif 8H 16. Okey. Metrik kalau macam ni supaya tak keliru, kamu boleh letak siap-siap lah, takut keliru A, B, A, B, A, B. Dia cerita A dengan geng A, B dengan geng B macam tu. Okey, contoh yang ini saya akan ambil ni. Jadi 3H tolak 5 untuk geng A. Okey, kemudian geng B apa? Negatif 6 tolak K. Ini untuk geng B. Pak, saya tulis balik atas tu. Ni cerita pasal geng A, ini geng B. Belah kiri. Okey, belah kanan pula. Belah kanan, ni dua-dua ni boleh bahagi 4. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat situ adalah negatif 2H, sana negatif 4. Okey, ini A, B. Kalau A, B, C, D, dia tambah lagi. Tambah lagi, tak ada masalah. Okey, jadi kat sini A akan sama dengan A, B akan sama dengan B. Okay, jadi kalau kamu tengok, kita akan dapat 3H tolak 5A sama dengan negatif 2H. Jadi kita akan dapat 3H campur 2H sama dengan 5. 5H sama dengan 5H sama dengan 5 bahagi 5, 1. Algebra.
Okey, kalau kamu lemah dalam algebra, okey, kamu boleh bagi tahu saya akan buat kelas special untuk siapa yang minat nak mantapkan algebra sahaja menggunakan kalkulator dan menggunakan manual. Okey. Kami kena bagi tahulah. Ni negatif 6 tolak K sama dengan negatif 4. Sini kita akan dapat negatif K sama dengan negatif 4 campur 6. Negatif K sama dengan 2. K dapat negatif 2. Okay, sebenarnya soalan objektif tak payah buat sampai habis pun tak apa. Tapi elok kita faham macam mana nak buat sampai habis. H1, K negatif 2. Jawapan kita adalah C. Boleh faham kan? Ini metrik simple ya. Ini soalan melibatkan tambah tolak sebenarnya. Perbandingan. Okay. Soalan nombor 7 kita 25 bawah tu dia darab. Darab ni best. Sebab bila darab kita boleh pilih mana kita nak. Tengok saya tunjuk. Kenapa saya kata boleh pilih? Padam ni boleh. Boleh Apa? Tengok nombor 7 25 dibagi negatif 2 0 4 1 kat situ dengan 2 negatif 3 negatif 1 4. Okey, tengok jawapan dia. Jawapan yang ni kalau darab ni jawapan penting. Kan? Tu negatif 7 3 6 3. Lepas tu negatif 7 6 3 5. Kemudian negatif 4 2 3 3. Lagi bearing. Okey. Satu lagi D apa? Negatif 4 2 5 0. Okey. Tengok. Yang pertama, saya akan cari yang pelik seorang-seorang dia. Tengok kalau saya tengok dia ada ulang-ulang nombor kecuali kosong. Okey. Sekarang kita tengok. Contoh kalau mula-mula nak buat mana? Contoh mula-mula kamu nak buat yang ni dulu. Jadi kamu hanya perhatikan yang ini. Jadi kamu tengok negatif 7, negatif 7, negatif 4, negatif 4. Jawapan dia mesti salah satu. Okey, tengok. Macam mana dapat ni? Ini kita panggil dia berada atas kiri. Atas kiri. Nampak? Kita panggil atas kiri. Kalau sini atas kanan. Bawah kiri, bawah kanan. Ini atas kiri. Atas kiri maksudnya yang terlibat adalah atas kiri. Macam tu. Dia yang terlibat dapat mamat ni. Tengok kedudukan dia. Atas kiri. Kan? Jadi kita dah boleh buat A, B, A, B kita. Kan? A, B, A, B. Okey? Boleh? Tengok. Macam mana A, B, A, B? Ini A, B. Ini A, B. A akan jumpa dengan A. B akan jumpa dengan B. Maksudnya A negatif 2 darab dengan 2 akan dapat negatif 4 campur kosong darab negatif 3. Kosong. Jawapan negatif 4. Ini jawapan kita ini habis. Ini habis. Yang tinggal mana? C atau D. Itu cara kita buat. Kita darab semua tau. Okay. Kemudian antara dua ni kita pilih yang mana? Kita pilih. Jangan pilih yang dua. Dua ni sama. Kita pilih yang bawah. Mana kita nak. Okay. Contoh saya pilih yang ini. Bila saya pilih yang ini. Maksudnya yang saya buat apa? Bawah kanan. Bawah kanan. Jadi saya akan pergi buat bawah dan kanan. Bawah dan kanan. Jadi kat sini bawah AB sama jadi AB. AB. A akan jumpa A. Jadi 4 darab dengan negatif 1. Campur dengan 1 darab dengan 4. Jadi kita akan dapat negatif 4 campur 4 sama dengan kosong. Jawapan kita ni D. Macam tu cara kita buat. Bila kamu dah biasa dia bagi banyak pun. Banyak benda kita boleh dapat. Buat berdasarkan kepada kita panggil dia kedudukan. Location metrik tu sendiri. Okey. Apa Isyak?
Sudut, nanti kita buat special khas untuk geometri. Semua soalan pasal geometri. Sudut je. Sudut ni dia ada 3 topik yang penting. Bulatan, poligon, garis selari. Yang tu basic. Tak, dia tak masuk trigo apa semua. 3 tu basic. Bulatan, poligon dengan garis selari. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Kita masuk terus. Okey, yang ini best juga nombor 8. Nombor 8, soalan tu nombor 28. Yang ini baru belajar dalam tingkatan 5 ada sentuh sikit tingkatan 4 sebenarnya. Dia lebih pada tingkatan 4. Plot kotak ni. Okey, nombor 28 kat situ adalah nombor 8 untuk modul saya ni. Saya letak nombor pula lupa. Okey, nombor 8 ke nombor 9. Okey, halal lah kan. Soalan dia, Raja 10 menunjukkan satu plot kotak yang mewakili satu set data. Ini minggu lepas saya ada ulang sikit. Okey, tengok plot kotak kan. Yang ini minimum, ini maksimum, ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Okey, maklumat boleh dapat direct. Inilah direct. Direct maksudnya dia minta minimum apa, maksimum apa, kuartil pertama apa, kuartil kedua apa, kuartil ketiga, itu direct. Indirect dia minta julat. Julat maksudnya maksimum tolak minimum. Julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Betul ke hijau ni? Okey, halal lah. Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Itu indirect yang boleh diminta dekat soalan ni. Okey. Apa soalan minta ni? Dia minta kat situ hitung julat antara kuartil. Okey, jom kita tengok. Siapa kuartil pertama dia? 24. Baca betul-betul, jangan salah baca. 24. Kemudian kuartil ketiga dia 32. Jadi julat antara kuartil sama dengan 32 tolak 24. Kan? 32 tolak 24 berapa ni? 32 tolak 22 10 tolak lagi 2 8. Macam belajar sekolah rendah dulu cerita ni. Okey, jawapan kita apa? A. Julat antara kuartil. Boleh? Boleh ke yang lain? Okey? Boleh cikgu. Boleh Nik ada Nik? Nik? Tak ada. Hilang. Okey. Kita pergi terus seterusnya. Ni kalau dapat ni, saya target kamu SPM nanti. Kita panggil dia soalan kertas 1 ni kamu kena dapat 35 tau. 35 per 40 ke atas. Confident. Confident. Careless cerita lain. Confident. Confident maksudnya lepas jawab kertas 1 macam mana? Okey cikgu. Confident 35 ke atas betul. Yang tu kita nak. Confident kena ada. Kan? Careless kemudian. Okey. Nombor apa ni? Dah lupa nombor, tulis lah 30. Nombor 9 kot. Okey. Soalan berkaitan dengan set. Set ada 2. Ada gambar. Ada kotak. Ada titik. Itu penting. P, R, Q. Okey. Titik 1. Titik 2. Titik 4. Titik 3. Titik 5. Titik 6, titik 7. Titik ni maksudnya apa? Unsur. Titik A adalah unsur. Apa-apa nombor pun tak kisah. Apa-apa benda pun tak kisah. Okay, unsur. Tapi kalau dia letak nombor saja, sama ada apa X kan, apa benda dalam ni, ini adalah kita panggil dia bilangan unsur. Contoh, saya padam ni 5 je tinggal. Maksudnya dalam ni, kawasan ni ada 5 titik sepatutnya. Tak tahu siapa. Kena ada 5 titik. Macam tu. Dia kena letak titik maksudnya 5. Ada berapa orang? Seorang je. Macam tu. Okey. Cerita dia pertama, pasal titik dengan bukan titik. Yang kedua, senaraikan semua unsur bagi set P
prime silang dengan QR. Kalau biasanya dalam SPM sekarang ni digalakkan kalau jumpa soalan macam ni kita kena buat seperti kita baca dari kiri pergi ke kanan. Okey, langkah pertama saya akan buat P prime silang dengan Q. P prime silang dengan Q. Jadi saya akan ambil bukan P. Kalau dalam kertas kamu boleh kita buat tutup je. Contoh macam ni, bukan P. Tutup P semua. Ini adalah bukan P. Okey, jadi senarai saya akan senarai kat sini 6 dan 7. Bukan P. Okey, buka Q. Q maksudnya kat situ ada 4, 5, 6, 7. Okey? Itu Q. Kemudian silang maksudnya apa? Dua-dua bahagian ni kita cari dulu siapa yang sama. Kesimpulan kita akan dapat jawapan macam tadi lah 6 dan 7. Okey? Itu kita panggil persilangan, benda yang sama. Kan? Dia berjumpa. Jadi siapa jawapan sini? 6 dan 7 macam tu. Kan? Kemudian R siapa? R kamu tengok kotak 2 dan 4. Union maksudnya cantumkan. Ni cantumkan dengan ni. Cantumkan. Okey, bila kita cantum apa yang jadi? 2, 4, 6, 7. Itu nama cantum dia. 2, 4, 6, 7. Jawapan kita mana? C. 2, 4, 6, 7. Boleh faham? Okey. Ini antara soalan yang boleh skor jugalah dalam SPM iaitu topik set. Okey. Kamu kena tahu topik-topik tu. Kamu jangan takut sangat. Saya ajar jangan supaya kamu tak takut dengan math. Maka kamu akan dapati bahawa ada topik-topik yang boleh jawab. Kan? Bukan nak lulus. Bukan nak lulus tau. Nak lulus. Kita jangan bukan nak lulus. Habis teruk kita nak merasa jugalah A tolak. Kalau habis teruk orang panggil. Kan? Bila orang tanya A, tolak tu bunyi dalam hati. Kan? Berapa mat kau? A, tolak. Hati. Okey. Nombor 10. 32. Kan? Okey. Satu garis lurus melalui titik negatif 2, negatif 11. Dan 4, 7. Saya susun bentuk lazim. Cari pintasan Y bagi garis lurus itu. Dia suruh cari pintasan Y. Dia kena pakai persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kita nak cari C. Okey, macam nak cari C? Kita kena cari M dulu. Cara dia satu. Kita cari M. Cuba cara biasalah. Jadi kena cari kecerunan dulu M. Formula dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi secara umumnya saya panggil yang ini belah kanan. Y adalah beza belah kanan. X adalah beza belah kiri. Saya buat garisan kat sini betul lazim saya tolak je. Negatif 2 tolak 4. Negatif 6. Negatif 11 tolak 7. Negatif 18. Tak ada masalah. Nampak? Lepas tu kita isi. Kanan dulu. Per dengan kiri. Tekan kalkulator dapat 3. Boleh buat. Macam ni boleh buat. Kertas 1, kertas 2 pun boleh. Susun bentuk lazim ni. Tolak. Dapat kecerunan. Okay, isi kat sini. Y sama dengan M kita 3X tambah C. Nak cari apa? C. Jadi kita belum ada apa? X dengan Y. Pilih mana-mana kamu suka. Kan? Saya akan pilih yang ini. Ini X saya, ini Y saya. Masukkan. Y masuk 7. X masuk 4. Tambah C. Dapat 7. 12 tambah C. Okey. 12 pindah sebelah. Yang tinggal C. 7. Positif pindah jadi negatif. Dapatlah C kita negatif 5. Guna kalkulator. Okey. Dapat jawapan kita A. C. C adalah A apa? C ni adalah apa? Pintasan Y. Okey. Pintasan Y. C adalah pintasan Y. Boleh? Okey. Teruskan. Cakap mana kita mampu buat, kita buatlah. Kalau dapat habis, bagus. Banyak ni soalan ni. Okey. Nombor 33. Nombor 11. Ya, kalau kamu tak sempat bagi tahu tau. Jangan tak bagi tahu. Saya padam je.
Okey, nombor 33. 11. Terdapat 22 biji. Okey, soalan tak ada, hilang. Okey, kejap. Garis lurus pun saya lupa turun. Saya memang terlupa ni, tak turun. Saya tak ada soalan, tak nampak kan. Okey. Terdapat 22 biji apel merah. Merah ada 22 biji. Apel hijau ada 18 biji. Okey. Berapakah bilangan apel merah yang perlu digantikan dengan apel hijau supaya kebaran kalian memilih apel hijau secara rawak akan menjadi 3/5? Okey, hebat. Soalan. Nampak kan? Okey. Bila kita nak buat benda ni, kita panggil dia kebarangkalian. Kebarangkalian ni dalam bahasa Melayu dia, kebarangkalian lebih mudah dipahami sebagai pecahan. Pecahan apa? Pecahan apa yang kita nak bahagi dengan semua. Apa kita nak bahagi dengan semua. Contoh kat sini, kita nak merah ada, nak hijau ada, semua tak ada. Capatkan semua dulu. Semua kat sini akan jadi apa? 3, 40. Kena tahu semua. Okey. Jadi dia tanya apa? Dia beritahu apa? Dia nak apa? Kebarangkalian memilih hijau. Kebarangkalian memilih hijau jadi 3/5. 3/5. Hijau dia nak jadi 3/5. Kan? Dia kata apa? Berapa bilangan apel merah yang perlu digantikan dengan apel hijau? Merah gantikan dengan apel hijau. Jadi kalau ganti ni, saya saya cek. Ganti dengan apel hijau. Jadi bilangan semua tak berubah. Sebab dia kata ganti, bilangan semua tak berubah. Okey. Jadi dia nak apa? Jadi 3/5. Kebarangkalian memilih apel hijau secara rawak menjadi 3/5. Kejap. Kadang ayat dia pening juga. Okey. Contoh saya ambil. Nak jadi 3/5 hijau, kebarangkalian hijau sama dengan berapa hijau yang kita perlukan per dengan 40 menjadi 3/5. Berapa hijau yang kita perlukan? Okey. Jadi kita boleh potong kat sini 40. Jadi kita akan dapat kat situ 8 kali 3 kita akan dapat 24. Kan? Okey, jadi hijau kita perlukan 24. Yang kita ada 18. Jadi berapa lagi hijau yang kita perlu ada? Jadi maksudnya kita kena tambah lagi 6 hijau. Jadi bila kita tambah 6 hijau maksudnya kita akan gantikan bilangan semua. Bila ganti maksudnya bilangan semua tak berubah. Merah bila hijau perlu 6 maksudnya hijau akan tambah dengan 6 biji hijau tapi merah kena tolak 6. Jadi bilangan hijau tu menggantikan bilangan merah. Nampak? Jadi kita dapat jawapan dia kat sini adalah 6. Kita hanya perlu ambil 6 biji apel hijau, buang 6 biji apel merah, ganti. Maka jadilah pecahan dia iaitu kebarangkalian dia sebagai 3/5. Ini taktik dia, ayat dia saja. Jalan kerja senang ya sebenarnya. Taktik dia. Hati-hati ya. Cuma kamu kena faham. Kebarangkalian apa maksud dia? Pecahan apa yang kita nak bahagi semua. Itu maksud kebarangkalian. Okey? Cuma kadang-kadang nak baca, nak confirmkan tu. Macam saya tadi, nak confirm perkataan ganti tu. Ganti maksudnya ada yang masuk, ada yang hilang. Jadi bilangan semua tidak berubah. Mudah. Okey? Teruskan. Faham ke ni? Sapuan dia. Sapuan dia dah habis buat semua. Ada cikgu saya buat soalan 7. Ada lagi. Okay. 7 soalan kot. Okay. Senang tak? Boleh lah, tapi ada soalan yang saya tak pasti. Macam soalan, kalau cikgu jumpa soalan yang dia ada mengenai deductible. Oh yang saya tu. kurang. Okay. Boleh? Sekejap. Kita masuk terus nombor 35. Kat sini. Nombor 12 kan. Saya pun tak tahu nombor saya. Soalnya
Bila saya duduk kat rumah bagi soalan kat kamu, saya buka buku, saya snap. Snap. Sebab saya punya scanner ada masalah sekarang ni. Okay. Dia jadi tak cantik sangat soalan. Nantilah saya cuba repair scanner saya tu. Sekarang tak ada duit lagi. Okay. Rajah 14 ialah carta pai yang menunjukkan jenis darah bagi sekumpulan penderma darah. Carta pai. Oh, carta pai ni yang form 3 dulu buat ni kan. Form 3 ke form 2? Saya pun tak ingat kamu belajar. Dulu masa saya belajar dulu. Belajar form 3. Tiba-tiba tengok budak sekarang belajar. Darjah 6 dah belajar dah. Dahsyat budak sekarang ni. O, A, B. Saya sampai sekarang tak ingat jenis darah saya. Okay. Diberi bahawa bilangan penderma darah O ialah 730 orang. O. Ini. 730. Okey. Hitung bilangan penderma darah jenis A. Okey, dia soalan carta pai ni pun dia macam soalan kebarangkalian lebih kurang. Dia ada berkaitan dengan peratus, dia ada kaitan dengan apa? Pecahan. Kan? Cuma kalau pecahan ada 2 jenis. Ada 3 jenis pecahan. 3 jenis pecahan. Dalam carta pai. Okey. Carta pai ada 3 jenis. Yang pertama, sudut. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, peratus. Tiga-tiga dia boleh bagi. Contoh macam soalan ni, dia bagi apa? Sudut dan nilai. Nampak? Ni nilai sudut. Apa yang kita boleh lengkapkan? Okey, sudut lengkap dia kita tahu. Sudut lengkap kita tahu 360. Peratus pun kita tahu lengkap dia 100. Nilai terpulang. Nilai kita tak tahu. Sebab tu biasanya soalan dia akan kaitkan nilai dengan sudut atau nilai dengan peratus macam tu. Okey, kalau carta pai bagi peratus tak payah kira sudut. Kena ingat dia main peratus je. Sekarang dia main sudut, kita kena lengkapkan sudut. Sedap lengkapkan sudut 360. Jadi ni 90. Ambil kalkulator kira, kita akan dapat kat situ 90 campur 70 campur 54. Kita akan dapat 4. Ni 12, 21. Okey, jadi 360 tolak 214. Kalkulator tak ada. 10 buih. Manual ni. 6, 4, 1. 1, 4, 6. Manual. Okey. Kemudian kita akan kaitkan dengan apa? Cara dia kita gunakan teknik pecahan. Ataupun lebih sesuai nisbah. Macam mana? Soalan nak apa? Soalan nak calculate the number. Bahasa putih pula. Hitung bilangan penderma darah jenis A. Mana A ni? Kita letak. Dia nak A, kita letak A kat atas. Dia nak A. A per dengan berapa? A per dengan berapa? Kita tengok kawan dia. Siapa? 70. A diwakili 70. Sudut. Okey. A kawan dia siapa? A adalah nilai. Kawan dia kena nilai 730. Per dengan, okey, siapa perwakilan dia? 146. Macam tu. Kita buat perwakilan je. Tapi mesti duduk kawan sama lah. Sudut dengan sudut. Ni macam tu. Okey. Potong ni bawa pergi sebelah. Dapat jawapan A. Macam tu je. Ambil kalkulator. Kira. Siap. Berapa dapat ni? Saya dapat 350. 350. Okey. Saya tak malah tekan kalkulator. Kira manual agak-agak kan. Okey, macam tu. Kan? Tapi ada pelajar cikgu. Boleh tak saya kaitkan sudut dengan sudut? Tak ada masalah. Dia kita panggil dia konsep segi empat ni macam ni. Kamu kena kaitkan sama ada kaitkan macam ni atau kaitkan macam ni. Sama. Macam ni tak boleh. Dia tak boleh. Cross dia tak boleh. Contoh ada pelajar cikgu saya kaitkan A. Saya per dengan kawan dia yang senasib dengannya. Unit yang sama. 730. Macam tu. Sama dengan A siapa? A 70 darjah. Per dengan ni siapa? 146 darjah. Potong ni darab 730. Kamu akan tengok benda yang sama. Dia tak kisah. Asalkan yang kita nak letak dulu. Nak cari apa? Letak dia dulu. Itu konsep dia. Ni ke sini. Ke sini. Jangan bergaduh siapa pergi atas ke kanan atau ke bawah. Jangan gaduh. Tak ada masalah. Itu carta pai. Ada 3 perkara. Okey, jawapan kita akan dapat apa tadi? 350. Kan? Okey, ini konsep nisbah. Bukan sahaja carta pai. Banyak benda boleh pakai benda ni.
konsep nisbah maksudnya ada dua perkara untuk boleh dibandingkan. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Tengok. Wow. Tak muat. Sikit. Okey. Tengok. Okey. Soalan seterusnya adalah berkenaan dengan topik kat sini adalah apa? Ubahan. Kan? Topik ubahan nombor 36. Saya pun tak tahu soalan ke berapa dah kan. Halal lah kan. Ubahan. Okey. Isi padu air dalam sebuah tangki berubah secara songsang. Isi padu air dalam sebuah tangki berubah secara. Ini letak K terus. Letak K terus kan. Berubah secara songsang bawah. Dengan kuasa 2 masa. T kuasa 2. Okey, itu cerita dia. Tengok, jawapan kita pun dah dapat dah dia punya ni. Jawapan kita antara C ataupun D. Kan? A, B dah out. Kesian. Kan? Okey. Maklumat dia apabila T3, V20. T3, terbalik. T3. Jadi kita akan dapat K adalah 20 darab 3 kuasa 2, 9. Dapat 180. Mudah. Jawapan kita yang mana tadi? Kan? Kita dah tahu T kat bawah. Jawapan dia K kita 180. Jawapan kita adalah V sama dengan 180 per T kuasa 2. Kan? Okay. Berkadar songsang bawah. Berkadar terus depan. Okay, ini saya rasa minggu lepas lah saya ada bincang satu benda dengan kamu pasal bahan. Salah saya cerita. Tak apalah nanti kan. Saya pun tak perasan. Saya tengok cerita ni baru saya tahu. Jadi kamu tengok nantilah. Tengok semula kan. Ada rasa kalau macam pelik. Saya rasalah macam salah. Tak tahu pun. Rasa-rasa. Okey. Kita pergi soalan nombor 37 terus. Okay, 37. Soalan nombor 37 kat sini. Pemboleh ubah Y berubah secara langsung. Nampak? Y berubah secara. Saya letak K tu siap. Berubah secara langsung. Langsung maksudnya terus. Dengan kuasa 3X. X kuasa 3. Dan secara songsang dengan Z. Z kat bawah. Okey. Diberi bahawa Y sama dengan KXA ZB. Dikaitkan dengan topik apa ni? Topik indeks. Nampak? Kenapa? Sebab ini kat bawah. Ni kat atas. Ni bawah kena naik atas. Jadi kita akan tukar jadi K X kuasa 3 Z. Kuasa ni 1 naik atas akan bertukar menjadi negatif 1. Dapatlah jawapan kita A3. B negatif 1. Jawapan kita D. Ini mudah jugalah. Kan? Kita kena tahu asas dalam topik indeks. Okey. Teruskan. Panjang. Okey. Boleh nampak Kalau nampak bagi tahu saya tau. Okey, nombor tengok 38. Yang ni ke? Siapa kan? Rozimah. 38. Saya pun tak cakap sangat ni soalan ni. Tak apa kita bincang sama-sama. Rozimah telah membeli insuran motor bagi keretanya. Jangan gaduh insuran motor bagi keretanya. Sebab ada orang kampung motor tu motosikal. Kan? Jadi ni macam insuran motor untuk kereta pula. Ada insuran motor tu termasuk kereta motor. Semua kenderaan bermotor. Bagi keretanya dengan peruntukan deductible sebanyak 400. 400. Maksudnya apa-apa jadi tolak dulu siap-siap. Jadual 2 yang tidak lengkap menunjukkan kerugian yang dialami oleh Rozimah disebabkan oleh kemalangan dalam tempoh perlindungan insurans. Okey. Dia bagi kat situ
Februari kerugian enggak ada. Jun ada 280. Okey, November 750. Okey. Diberi jumlah pampasan yang dapat dituntut oleh Rozimah ialah 540. Hitung pula. Hitung kerugian yang dialami oleh Rozimah pada bulan Februari. Okey. Bila ada deductible 400 kat sini, maksudnya kat sini, Jun ni tak boleh claim. Deductible 400, rugi 280, rugi. Dia nak claim, rugilah dia sebab apa? Deductible maksudnya kau kena bayar dulu tau. Kau kena bayar dulu. Dia kena bayar sebanyak apa? Dia kena bayar 400, kemudian syarikat akan bagi balik kat dia claim. Claim dia apa? Ni. Kalau bayar 400 dapat ni semua. Nampak? Kalau dia tak bayar tolak lah deductible tu. Kan? Contoh kat sini, yang ni tak boleh buat apa? Tak boleh claim. Okay. Yang ni dia boleh claim sebanyak apa? Tolak 400. Dapatlah kat dia 350 gitu. Okay. Kemudian dia kata jumlah pampasan yang dituntut oleh Rozimah adalah 540. Jadi 540 maksudnya 540 tolak dengan 350 kita akan dapat 150. Betul? 150 kan? Okay. Jadi kat sini kita kena letak 400 campur dengan 150. Sebab yang diklaim 150. Nampak? Jawapan kita kat sini adalah 590 gitu. Boleh tak puan? Boleh, saya pun faham kenapa yang 540 tu untuk semua total pampasan. Saya ingat untuk betul. Februari je. Oh bukan, dia campur dengan November. Kan? Tapi yang ni dia tak cerita tentang maksimum pampasan dapat diberi. Sebab ni dia tak cerita lah sebab insurans motor kan. Dia tak cerita maksimum. Sepatutnya kalau soalan yang diklaim banyak, melibatkan accident yang banyak, maksudnya setahun dia ada limit juga. Sebenarnya kalau dalam insurans biasa dia ada limit. Ini gila dia ni. Februari dia accident, Jun accident lagi, November accident lagi. Tak seronok betul. Sebab tu kalau kamu tengok, kenapa 280 tak claim? Ini berlaku macam ni lah contoh. Kereta, kamu accident dengan motor langgar belakang. Ting! Dia langgar belakang sikit kan. Bila dia langgar belakang sikit, tiba-tiba kamu tak jumpa dia kat mana dia langgar, kamu pun ambil gambar nak claim. Kos nak buat repair balik bumper kamu belakang 280 contoh. Kan? Untung tak claim? Tak boleh. Sebab kamu kena bayar 400 ni. Insurans motor memang ada deductible. Minimum dia 400 standard. Accident apa pun, kamu kena pergi bayar dulu. 400. Dia akan minta. Saya pernah jadi kat benda ni. Saya bergaduh juga. Saya tak tahu. Asal saya bayar insurans? Asal saya kena bayar lagi? Penat orang tu cerita. Tak ada cik, ini kena bayar. Last dia, bila dia cerita macam tu, kita tak puas hati. Last dia bagi tahu macam mana? Kamu akan pergi beritahu, okey, sebenarnya encik kena bayar saman juga 400. Bayar saman 400. Lepas encik bayar saman 400 baru boleh claim. Itu yang dia bagi tahu. Supaya tak mengeruhkan keadaan. Kalau dia bagi tahu cerita pasal deductible lah apa dekat orang accident, dah lah dia accident, dia kena keluar duit lagi. Pening. Mesti tak nak. Tapi kena bayar saman juga. Kalau nak claim insurans, dua-dua kena bayar. Cik, kemudian kita tentukanlah siapa salah. Insurans siapa akan claim. Macam tu. Okey? Tak apa. Itulah sebenarnya apa yang berlaku kan. Sebenarnya saya rasa benda ni kalau kita tak bersalah kita boleh claim balik. Saya tu pun tak tahulah, itu kamu kena tanya ejen insurans yang bertauliah kan. Saya ni hanya cerita berdasarkan apa yang kita belajar dalam Form 5. Sikit-sikitlah saya tahu dengan pengalaman itu saja. Kan tak ada kaitan dengan yang sebenar live. Itu kena tanya orang yang sebenar. Yang dalam bidang ni kamu akan nampak dia lebih jelas nanti. Jadi nasihat saya kepada kamu, nanti bila kamu dah boleh beli kereta sendiri, masa nak beli kereta kali pertama tu sebenarnya kamu terlalu gairah nak beli. Pengalaman saya sendiri. Saya tak ambil kisah apa. Insurans apa? Ambil lah apa-apa asalkan dapat kereta. Gila. Jangan buat macam tu. Okay? Tengok betul-betul insurans mana yang lebih baik, apa dia bagi, apa dia offer, baca semua. Benda tu penting. Kan? Sebab saya tak buat benda tu.
Itu silap saya. Kan bila tak buat benda tu, bila berlaku kemalangan kita tak tahu apa jadi. Nampak? Bila dah buat salah hantar bengkel, salah claim, salah dekat buat report polis, semua salah, nak pergi balik, nak patah balik dah tak boleh. Saya tak tahu apa. Kalau tahu, banyak kan kalau insiden ni. Bukan untung lah. Semua kerugian yang kita tanggung akan digantikan sebenarnya kalau orang langgar kita. Okey? Kita terus pergi soalan ni. Sembang-sembang pasal insurans ni tu kadang-kadang saya nak buat revision pasal topik insurans ni dan banyak cerita. Okey, kita pergi terus soalan nombor 39. Tapi saya bagi tahu kamu memang saya dalam insurans ni sebenarnya sebagai guru pun saya tak berapa arif. Cuma saya boleh bantu kamu untuk jawab soalan sedikit, itu saja. Kan? Jadi kalau kamu nak tahu lebih baik, kan, kamu boleh tanya dekat cikgu sekolah kamu lebih baik sebab dia pergi kursus apa semua. Ataupun tanya dengan orang yang memang dalam bahagian insurans lebih banyak dia cerita. Kan? Cuma sebagai pioneer, kamu adalah golongan pertama yang akan jawab soalan pasal insurans ni dalam SPM. Buatlah sebanyak latihan yang mungkin supaya dapat pengalaman. Encik Tan membuat pinjaman peribadi sebanyak 20,000. Okey. Dari sebuah bank dengan kadar faedah 400 tahun. Pinjaman kerajaan ni. Pinjaman kerajaan lah. Pinjaman kerajaan 4% setahun. Standard. Tempoh bayaran balik adalah selama 5 tahun. 5 tahun. Ataupun lebih kurang 60 bulan. Kalau bayar bulan-bulan. Okey. Berapakah insurans bulanan yang akan dibayar oleh Encik Tan? Berapakah insurans bulanan yang akan dibayar oleh Encik Tan? Okey, pengiraan secara simple. Okey, 4% setahun. 5 tahun. Jadi maksudnya dia akan 4%, okey, daripada macam ni. Daripada 20,000 darab dengan 5 tahun. Kemudian bahagi pula dengan berapa bulan? 60 bulan. Okey. Ini cerita dia. Kejap. Ini baru interestnya. Sorry. Silap. Ni interest je. Okey, kejap Dia kena campur balik dengan yang pokok dia. Lupa. Okey. Ini pokok asal. Dia ada formula dia lah. Formula dia. Kamu akan tengok formula. Tapi ni secara logik ini pengiraan ini kita punya prinsipal. Pokok, prinsipal. Ini kita punya faedah. Campur dua ni bahagi 60. Cuba ambil kalkulator. Apa ni Sapuan? Tolong saya kejap. Berapa dia kena bayar? 400. 400 400 sebulan. Okey. Ni cara kira dia lah. Kita kena ambil prinsipal campur dengan faedah. Faedah ni yang kita kaitkan dengan tahun. Okey. Baru kita bahagi dengan berapa bulan semua. Boleh ke? Punca kuasa 3 yang mana satu ni soalan? Fazilah, dah jauh terbalik. Nombor berapa? Punca lah. Alamak, betul lah Fazilah. Saya tak perasan. Macam mana saya boleh baca skip punca tu? Okey, saya betulkan balik Fazilah lupa. Nombor 37 tadi. Kawan kamu tegur, okey. Terima kasih Fazilah. Saya tak perasan. Jadi Y sama dengan berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. Punca kuasa 3. K punca kuasa 3X. Dan secara songsang dengan Z. Betulkan balik. Jadi kita akan dapat K X kuasa punca kuasa 3 1/3
Z negatif 1. Jawapan kita salah saya tadi. Bukan D, C. Terima kasih Fadilah. Okay. Sambung balik. Soalan nombor 39. Kita pergi soalan nombor 40. Okay. Rumah Puan Aminah. Jom. Cukai ni. Okey, 40 Rumah Puan Aminah mempunyai nilai tahunan sebanyak 520,000 rumah dia. Jika cukai pintu yang dibayar oleh Puan Aminah bagi setiap setengah tahun ialah 572. Hitung kadar cukai pintu tahunan bagi Puan Aminah. Okey. Ya, setengah tahun adalah 572. Dia nak kadar cukai pintu tahunan bagi Puan Aminah. Jadi 572 adalah sama dengan percentage X peratus darab dengan 520,000 darab dengan ini. Kan? Kalau apa ni dia bayar yang itu adalah hitung setengah tahun, maksudnya ini kena 1/2 lah. Darab 1/2. Ya, kita akan dapat cari nilai X tu. Kita guna persamaan yang simple je untuk dapatkan dia. Okey, jadi kita dapat nilai X. Kamu boleh pakai kalkulator untuk shift calculate pun boleh. Kan? Okey, Isyraq, berapa Isyraq? X 0.22. 0.22%. Okey, ini boleh guna macam ni je, simple je. Ni equation dia, yang ni yang mudah sikit lah cukai. Kan? Okey. Cuma kena tengok betul-betul lah dia nak apa, dia bagi tahu apa. Kan? Okey, kita dah masuk habis satu set sebenarnya. Satu set tu saya pilih-pilih soalan. Kita masuk set yang kedua. InsyaAllah takat mana kita mampu kita try buat. Tengok. Soalan seterusnya. Lah, saya lupa buat turun pula. Tertinggal Puan Aminah ni. Tak apa. Kan? Siapa yang ada print tadi, okey lah, cantik lah. Kita kembali kepada soalan poligon kat sini. Poligon nombor 1. Poligon. Tengok dia bagi kat situ. Ada heksagon. Ada pentagon. Okey. Dalam raja 1, A, B, C, D, F ialah sebuah heksagon sekata. E, P, Q, R, S ialah sebuah pentagon sekata. Cari FEP. FEP. F, E, P. Sudut ni kita nak. Okey. Jadi macam mana nak cari sudut ni? Nak cari sudut ni kita kena tengok segitiga. Dapat yang ini, dapatlah kira yang tu. Yang ini saya kita tadi sudut luar. Kan? Sudut luar untuk siapa? 6. 360 bahagi dengan 6 dapat 60 sudut luar. Nampak? Ini 360 bahagi 5 sama dengan 72 sudut luar. Itu tadi formula mula-mula kita bincang. Sudut luar. Ini dapatlah jawapan kita. Ini 180 tolak 60 tolak 72. Dapatlah kita berapa? 48. Betul ke? 48. B 48 darjah. Kegunaan utama tadi apa? Sudut luar. 360 bahagi bilangan sisi dapat sudut luar. Sama juga kalau dia tanya berapa bilangan sisi, sama kita boleh pakai sudut luar. Contoh kita kalau kau pernah jumpa soalan macam ni lah. Dia buat macam tu dan dia putus-putus. Maksudnya bilangan poligon tu tak tahu. Tapi dia bagi kat sini contoh. Dia bagi kat sini berapa? Berapa? Kejap. Kalkulator teka.
Dia kena kira dulu. Okey, contoh sebagai kali 165. Darjah nampak? Kan? 165 darjah. Jadi dia nak apa? Kan? Cari bilangan sisi poligon sekata yang dibentuk. Dia nak bilangan sisi. Sama lah. Bila nak buat bilangan sisi, kita tak boleh pakai dalam, cari luar. Macam tu. Cari luar apa? 180 tolak 165 dapat berapa? 15. Jadi berapa bilangan sisi? Bilangan sisi sama juga dengan 360 bahagi luar. Dapatlah jawapan dia berapa? Dapatlah 24 side. 24 sisi. Macam tu. Itu kegunaan kegunaan iaitu formula 360 dia ada kaitan dengan apa? Sudut luar bilangan sisi. Okey? Kita pergi dekat nombor 5. Sebelah nombor 5. Bulatan. Tadi kita dah ulang bulatan sikit. Dah nampak idea lah sebenarnya. Nak bagi kamu nampak idea je. Untuk geometri ni memang best. Dia banyak tolong ni dalam kertas satu sebenarnya. Nombor 5. Bulatan ada tangent. Kemudian dia tarik naik. Terus selalu tengah. Okey. Turun. Segitiga. 52. Ada V ke? Y. Sini X. Okey, tengok. Kurang soalan dia. Gambar kamu Okey. Dalam rajah 3, A, B, C ialah tangent kepada bulatan berpusat A. Tangent. Nampak tangent ni? Tergak ke pusat 90 darjah. Ini 90 darjah. Okey. Kemudian POQC adalah garis lurus. Dia kata hitung nilai X dan Y. Okey, yang pertama. Tengok. Bila dia bagi ni, kenapa dia bagi ni? 52 ni. Nampak? 52 ni dua benda dia boleh bagi. Bila dia bagi macam ni jejari, ini jejari. Ini sebenarnya dah segitiga kaki sama. Segitiga kaki sama. Nampak? Jadi kat sini saya boleh gunakan dia sebagai apa? 52 macam tu. Ni X, ini X, kaki-kaki dia. Jadi kita ambil 180 tolak 52 bahagi 2. Okey, jadi kita akan dapat kat sini 128 bahagi 2 dapat 64. Betul kan? Saya kira ni Ini 60, Betul, cikgu. 64, jadi sini pun 64. Nampak? Jadi bila dapat 64, boleh dapat Y. Y boleh dapat. Okey? Tapi, dia ada kaitan, sabar. Sebenarnya soalan dia senang je. Ini contoh saya kira satu. Kalau kamu tengok pula, tadi saya cerita kamu, bila tangent, satu lagi segitiga, tengok segitiga ni. Boleh ke segitiga ni? Tak boleh. Dia mesti segitiga, mesti kena sentuh lilitan habis. Apa sifat segitiga dia? Sudut luar dia bertentangan. 1, 2, ni sama. X dengan ni sama, benda yang sama. Jadi sebenarnya kalau kamu tengok, kita tak kira ni pun tak apa. Tapi kalau kira pun bagus juga. X letak sini. Sebab sama, gunakan konsep segitiga. Jadi kamu akan nampak X campur Y adalah apa? 180. Itu cara yang nampak lah. Kalau tak nampak tak apa. Tadi patah balik. Buat segitiga. Dah dapat dah.
Kan? Okey, satu lagi cara yang kira satu-satu. 64. Okey, sekarang nak kira X. Macam mana nak kira X? Nak kira X kita boleh gunakan ini, tengok. Ni sini. 52 pergi sini, bahagi 2. Dia akan dapat 26. Ni dengan ni sama. Ni pun 26. Nampak? Dan ini adalah 90 darjah. Jadi 90 tolak 26 sama dengan 64. Sama, nampak? 64. Jadi X adalah 64. Kan? Y apa? Y tadi. Y sama dengan 180 tolak 64. Kalau kamu kira satu-satu lah. Ni kamu akan dapat tadi 116. Okey, jadi kamu ambil X campur Y, dapat apa? 180. Kalau pakai segitiga, kita letak terus sebelah-sebelah dia. Sebelah-sebelah sebenarnya adalah terus, jawapan kita adalah 180. Boleh? Okey. Cuma kena ingatlah, bila bulatan pasal tangent ada dua perkara. Tegak, pusat, 90 darjah. Segitiga tu tak perasan. Dia cross, dia silang. Segitiga dia cross. Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Dia akan cross kan. Besar mana pun segitiga dia tak kisah. Contoh, besar mana pun tak kisah. Tarik, asalkan segitiga. Contoh kecil je ni. Syarat dia segitiga semua kena lilitan. Maksudnya ini akan jadi sama sebelah sini. Ni akan jadi sama sebelah sini. Macam tu. Dia mesti cross. Ni pergi sini, ni pergi sini. Macam mana pun dia mesti silang. Okey. Tengok nombor 7. Nombor 7. Okey. Nombor 7 ni pun boleh mengundang padah. Kalau tak baca betul-betul. Soalan senang je. Soalan senang kan. Tapi kalau tak baca betul-betul boleh sebabkan salah. Kan? Tengok E, F, G, D, C, B, A. 6, 10. Okey. Yang pertama soalan dia minta apa? Dia bagi tahu trapezium EF. Nampak? EF GD ialah image kepada anak panah, nampak? Image kepada ABC. Oh sorry, sebalik. Image kepada sini. Di image. Di bawah satu pembesaran. Jadi maksudnya apa? ABCD yang jadi ni. Sebab ini image, ini objek. Okey. Jadi kalau kita nak cari faktor skala, K kita adalah sama dengan image bahagi dengan objek. Jadi benda yang ada dekat EFGD. EFGD yang mana? EFGD. Yang ada 10. Per dengan ABCD. Okey, apa benda yang sama? Kedudukan yang sama. Kena ambil semua. Maksudnya semua berapa? 16. Dapatlah K kita 5 per 8. 5 per 8. Faktor skala. Okey, kena tengok siapa pergi siapa. Siapa objek, siapa image. Yang tu penting. Boleh? Okey. Pergi terus. Jumpa matrik lagi sekali. Tengok. Laju sikit Jumpa matrik lagi sekali. Ni darab sama cerita dia, darab. Darab ni dia bagi 2P negatif 1 dengan 5 negatif 2 kosong negatif 3 sama dengan 10P 7. Soalan nak cari P. Nak cari P. Okey. Ini tak ada masalah. Cuma bila nak darab matrik, yang ini dia akan ambil macam tu, baris. Jadi kita ambil ni. Dia tak ada atas bawah. Memang dia kena ambil lah. Kan? Kalau kita ambil dengan orang belah kiri, kita akan dapat benda belah kiri. Kita ambil belah kanan, akan dapat benda belah kanan. So, kita ambil mana? Kan? Contoh kalau ambil dengan orang belah kiri ni. Contoh ambil yang ni. Bila ambil yang ini,
kamu ambil, kamu akan dapat tu balik. Lepas tu kalau boleh kita akan ambil, kita ambil ni, jumpa dengan siapa? Jangan ambil yang jumpa unknown dah. Kalau sini dah ada P, belah sini pilih yang tak ada P. Supaya tak berjumpa. Ni P tak boleh. Ambil yang belah sini. Bila ambil ni, maksudnya kawan kita nak jumpa adalah yang belah kanan. Jadi kita akan jumpa siapa? A, B. Macam tadi. 2P akan jumpa dengan negatif 2, campur dengan negatif 1, jumpa negatif 3, sama dengan belah kanan 7. Itu persamaan yang kita akan dapat. Okey. Jadi kita akan dapat kat sini negatif 4P campur 3 sama dengan 7. Negatif 4P sama dengan 7 tolak 3, 4P sama dengan 4 bahagi negatif 4, negatif 1. Okey, siap. Kalau kamu ambil ni dengan ni, kamu akan dapat 10P sama dengan 10P. Sama cerita dia. Okey, pergi nombor 24 terus. Alah. Okey. Nah, nombor 24 kat sini. Diberi E berubah secara langsung dengan kuasa 2F. Oh, baca betul-betul lah. Kuasa 2F kan. Dan secara songsang dengan punca kuasa 3H. Punca kuasa 3H. Okey. Jadi jawapan kita kat sini kuasa 2F punca kuasa 3H, B dan juga E. B dan juga D. B dan juga D. Okey. Kita tengok. Ini nak dapatkan K dia. Dapatkan K dia, kita masukkan E18. K tak tahu. F dia bagi kat situ 3. Kuasa 2. H pula dia bagi 8. Punca kuasa 3, 8. Jadi kita akan dapat kat situ K sama dengan 18. Ni punca kuasa 3, 8, 2. 3 kuasa 2, 9. Jawapan kita 4. K dapat 4. Jawapan mana? B. Betul? Fazilah? Nombor 24. Kita pergi terusan sebelah. Nombor 26 terus. Okey. Sapuan, dah habis ke semua buat? Saya sangkut dekat 26 dengan 35 tu. 26. Oh, 26 ni set ni. Okey, kejap. Okey. Nombor 26 kat sini dia bagi bahawa set semester ialah X ialah integer 30 sampai 45. Tak termasuk 30 dan 45. Sebab tak ada sama dengan. Jadi saya akan ambil dia adalah siapa? X adalah set semester kita. Bukan X, sorry. Set semester kita adalah siapa? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Tak termasuk 45. A ialah gandaan bagi 4. A adalah gandaan bagi 4. Jadi kita ambil A kat situ. Gandaan bagi 4. CP4. Fuih. Siapa CP4 ni? 32? 36? Dapat seorang cukup lah. Selang 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, baik. 32, 36, 40, 44. Itu CP4. Okey. B. B ialah siapa? B ialah integer dengan keadaan apabila dibahagi 3, bakinya 2. Wow. Bahagi 3, baki 2. Apa soalan ni? Aduh. Mengajar betul jadi kita kena ambil hasil tambah dia 5. Okey. Ni contoh saya ambil. Bahagi 3, baki dia 2. Macam mana dapat bahagi 3, baki 2? Okey. Sebenarnya satu cara adalah kita campur 2 ni. Campur ni akan dapat apa? Ini adalah 4. Kejap. Tak boleh. Bahagi 3.
Ambil kalkulator lah kira. Yang ini. Bahagi 3 bagi 2. Okey. Mesti dah kawan dia ni. Bagi 3 bagi 2. Kan? Lagi? 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni. Satu, dua, tiga tak boleh lah. Ni CP3. Ini. 2 orang selepas bagi CP3. Okey ni. Tengok kedudukan dia. Oh cantik 32, 35, 38, 41, 44. Okey. Faham tak ni apa saya buat ni? Boleh, Sapuan? Faham tak? Faham? Dia yang saya dapat bahagi 3 baki 2 maksudnya kita ambil CP3, kita tambah 2. Masalah yang ni tak dapat ni, yang ni je tak cam. 30 tambah 2, 32. 33 CP3 tambah 2. 36 CP2 tambah 2. 39 CP tambah 2. Kan? 42 ni CP3 tambah 2. Macam tu. Itu dapat baki dia. Soalan dia senaraikan semua unsur A kesatuan B pelengkap. Ini senangnya. A kesatuan B pelengkap juga dibaca sebagai bukan A bukan B. Itu maksud dia. Bukan A bukan B. A bukan, B pun bukan. Itu jawapan kita. A bukan, B bukan. Tengok. Kita cek. 31. Kan? Ataupun cara dia kita bulat siap-siap lah. 3 ni dah bulat tadi. 3 apa yang belum bulat? 32 dah 36. Okey, 40. 44 dah. Semua dah bulat. Okey. Yang ni lah. Bukan A, bukan B semua ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang semua. Mana jawapan kita? 31, 33, 34. 37, 39, 42, 43. Yes, jawapan kita B. Yang kamu kena ingat ni ini kita baca dia sebagai A kesatuan B pelengkap ni lebih senang kita baca bukan A bukan B. A pun bukan, B pun bukan, orang lain. Itu maksud dia. Boleh? Okey. Kita buat satu lagi sempat Satu lagi Lepas tu kita boleh stop lah. Kita buat satu lagi. Yang sangkut mana? 35 ke? Siapa ni? Kawan kalian? Okay, sekejap. 35. Lepas tu tinggallah kamu punya kerja latihan tambahan. Nombor 35. Okey. Kebarangkalian Aminah lulus mata pelajaran fizik dan kimia. Fizik, kimia. Lulus 2/5, 3/4. Okey. Hitung kebarangkalian bahawa Aminah hanya lulus satu mata pelajaran sahaja. Aminah hanya lulus mata satu pelajaran. Maksudnya apa? Lulus fizik, gagal kimia. Ni. Tak cantik pula tulis. Kan? Fizik lulus, kimia gagal. Atau fizik gagal, kimia lulus. Ini benda dia. Boleh faham siapa kan? Faham. Masukkan. Fizik lulus 2/5. Kimia gagal 1/4. Dia pecahan. Campur fizik gagal 3/5. Kimia lulus 3/4. Okey, bawah sama nampak. 20. Atas 2 campur 9, 11. Siap.
Boleh? Boleh cikgu. Okay. Kalau dia kata lulus dua-dua, senanglah. Kan? Lulus dua-dua jangan kamu buat. Kayak fizik lulus, kimia lulus atau fizik kimia lulus. Jangan terbalik. Boleh tak boleh terbalik. Sistem ni dia tak boleh. FK, KF dia anggap sebagai sama. FK, KF kita anggap sebagai benda yang sama. Okay. Jadi cukup untuk hari ni. Kita ada soalan lebihan sikit kat situ. Saya akan scroll untuk mereka yang tak dapat print. Saya akan scroll kejap lah. Kita tengok nombor 36. Nanti sempat siapa nak tengok dia bolehlah nanti. Dia akan post cuba buat kan. 36. Okey. Nombor 39. Okey. Nombor 40. Ada sikit lagi. Okey. Habis. Ada 3 soalan lagi kan. Okey. Jadi untuk malam ni sampai sini dulu insya-Allah. Kan? Jadi saya ucapkan terima kasih bagi yang hadir. Okey. Sampaikanlah salam saya kepada kawan-kawan yang lain. Okey. Jadi kelas matematik ni lepas ni kita mungkin ada satu bab lagi form 5. Lepas tu kamu boleh buat boleh minta lagu. Boleh minta lagu pula macam Ishraq kan. Nak topik apa bagi tahu saya awal tau. Contoh kelas kamu hari Rabu, hari Isnin kamu bagi tahu saya dah siapkan nota. Okey, nak topik apa, nak bincang apa cikgu boleh. Kan nak buat dia sebab kita tak ramai. Kita tak ramai pun. Okey, dalam grup itu tu memang ramai kamu tengok kan, tapi sebenarnya dalam kelas tak ramai pun. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama baik. Terima kasih cikgu. Cikgu. Baik.